Assalamualaikum dan selamat pagi. So, dalam video kali ini saya akan tunjukkan tutorial macam mana kita nak buat part modeling menggunakan SolidWorks. Okey, saya akan refer kepada soalan tutorial yang saya bagi dalam YouLearn. Okey, let's say pagi ni kita nak buat this part. This part. So, kita kena tengok dulu sebelum kita mula. Okay, pergi dekat SolidWorks. New, pastikan kita pilih part modeling, kemudian tekan OK. Okey. Kemudian kita check dulu sama ada unit yang kita gunakan. So unit yang untuk soalan itu adalah milimeter, so saya pilih mmgs system. This one, pastikan mmgs system. Okey, dekat plan macam saya cerita dalam kelas, sebelum kita start sketch, kita kena define dulu sketch tersebut berada pada plane mana. So dekat sini ada 3 satah utama, front, top and right. So kita nak start dekat mana? So depend kepada kita punya soalan. So this one kita nak mula sama ada kita boleh mula daripada sisi sebelah kiri ni ataupun sisi sebelah kanan. Okey, kita boleh sketch this part, kemudian kita boss extrude, ataupun kita boleh sketch sisi sebelah kanan ni, kemudian kita extrude. Okey. Okey, saya akan mulakan pada sisi sebelah sini. Sebab apa? Kalau boleh yang terbaik sekali untuk memulakan sketch, untuk buat part modeling, kalau boleh memerlukan features yang minimum. Contoh kalau saya buat sisi sebelah kiri ni, saya kena lukis sketch, kemudian saya extrude, kemudian saya kena cut 1, 2, 3, 4. Cut extrude. Tapi kalau saya mula sebelah kanan ni, saya just draw this profile, permukaan ni, kemudian saya extrude, kemudian tambah 1 cut out dekat atas ni. 2 saja. Kalau belah sini kena ada 4 operation, kalau sebelah sini kena ada 4. Kena ada 2 saja. Okey, kita mulakan sebelah sini. So sisi sebelah sini kita tengok balik dalam SolidWorks tadi. So sisi sebelah sini, pastikan kita view isometric, okey, ataupun boleh tekan spacebar, pilih isometric. So kita tengok, lalukan mouse pada satah utama. So saya akan mula pada right plane. Okey, klik pada right plane, pilih sketch. Okey, dia akan keluar ni. Okey, kalau kita perhatikan soalan ni, objek ini adalah simetri. Okey, mana sebelah kanan dia sama dengan sebelah kiri. So bila objek simetri, biasakan awak start dengan center line. Okey, nanti memudahkan awak untuk dalam proses pemodelan nanti. So saya akan start dengan center line. Macam mana nak create center line? So pergi dekat sketch ni, expandkan line sketch. So ada 3 option, pilih center line. Okey, center line. Kemudian kita mula pada origin, klik pada origin. Okey, tanda simbol kuning itu maksudnya bila saya lalukan mouse dekat sini, maksudnya dia akan coincident dengan point 00, origin. Okey, klik, kemudian drag mouse ke atas, klik satu center line. Okey. Kemudian nak keluar daripada command ni, just tekan escape saja, tekan ESC, escape pada keyboard. Okey. Zoom in, zoom out. Kemudian kita mula proses untuk buat profile ni. Okey, kita just buat secara kasar aja dulu, ikut bentuk ni. Okey. Kemudian baru kita letak dimension. Okey, saya mula dengan line. Maybe saya akan mula dekat sini. Okey, just buat kasar saja. Okey, perhatikan bila saya buat horizontal, tanda simbol kuning tu akan keluar, maknanya line ni adalah horizontal. Kalau macam ni, vertical dan juga horizontal dengan this point. Antara this point dengan this point. Saya gerakkan mouse. Okey, perhatikan tadi bila saya lalukan balik mouse ni, dia ada option lalukan balik
mouse saya pada point sebelumnya, automatik dia akan tukar jadi curve. Berarti dia akan tukar jadi curve. Okey, itu salah satu features dalam SolidWorks ni. Awak nak tukar antara line dan curve, patah balik pada titik sebelumnya, dia akan tukar jadi curve. Okey, nak patah balik pada line, just right click, switch to line. Okey, so dia patah balik pada line. So kita ambil this point. Okey, just draw. Okey, macam mana bentuk dia? Right. So sini, sini. Okey. So dah siap, tekan escape. Okey. Right. So kita dah dapat bentuk dia, kemudian kita masukkan dimension. Kita masukkan dimension. Okey, sekarang kita ada center line. So macam mana kita nak pastikan line ni kita punya ni berada dekat tengah. Okey, so first sekali kita apply relation. Okey, kita nak line ni berada dekat tengah. So first sekali kita boleh ambil klik this line. Okey, kita untuk multiple select untuk select multiple, maknanya kalau kita select dia akan select 1 2 3. Okey, dia akan select one by one. Untuk multiple select awak kena tekan shift. Tekan shift, select 1, select 2. Nampak dia akan multiple select, tekan shift. Tekan shift jangan lepas, kemudian select line. Alright. So sekarang kita nak buat line ni tengah-tengah, so saya boleh pilih this line. Tekan shift, tekan this center line. Kemudian saya arahkan saya punya mouse pointer pada center. Nampak? Bila saya lalu almost pada center, dia akan keluar simbol center. Okay. Saya klik that one. So dia akan keluar fly out menu ataupun dekat sini pun boleh. So kita nak buat dia adalah coincident. Okay. So dia akan coincident. This point dengan this point coincident. Okay. This one kita boleh extend sikit. Klik pada point tu kita boleh extend. So dah tengah-tengah. So kita start buat dengan dimension. Okay. Okay, yang bawah ni pula macam mana kita nak pastikan dia tengah-tengah. So basically kita boleh buat symmetry. So tekan shift. Line pertama, line kedua, line ketiga. Okey. Kita tekan tiga-tiga ni. So lepaskan shift, dia akan keluar dialog box ni. So kita pilih make symmetry. Okey, enter. So bila symmetry, bila saya gerak this one, gerakkan line, dia akan symmetry. Belah sana pun akan gerak juga. Okey. So bila kita klik select line tersebut, dia akan tunjuk relation apa yang ada dekat sini. So this line relation dia adalah vertical dan juga dia adalah symmetry dengan this line. Okey. Okey, kita mula letakkan dimension. So ini 70, yang ni 10. Okey. Right, smart dimension from this line to this line. 70. Okay. And this line to this line 10. Okay. So antara line ni dengan center dengan line ni pun kita kena buat symmetry. So tekan shift, line pertama, line center dengan line yang ketiga, kita boleh buat symmetry. Okay. Baru center tengah. Right. Kemudian dimension ni, this one 20, this one 30. So smart dimension 20.
This one 30. Okay. Right. Lagi. Tinggi dia adalah 50. Tinggi dia, smart dimension from this line to the baseline adalah 50. Right. So perhatikan ada yang lain dah fully constrained, dia akan color hitam. So this one belum lagi constraint ya. This one belum lagi constraint. So saya boleh move around So kalau kita tengok this line dengan this line should be coincident. Maksudnya mesti horizontal So kita apply lagi relationship Tekan shift, select first line, select second line. So kita boleh gunakan collinear, maknanya segaris collinear. Klik collinear, so dia akan segaris. So bila saya gerakkan line ni, dia akan segaris dengan line satu lagi. Okey, apa yang missing dekat sini? Dia punya tinggi ni. Okey, berapa tinggi dia? 10. Berapa tinggi? 30 Kita should be 30 ni. 10, yang ni pun 10. So kita boleh ambil smart dimension, dimensionkan. Untuk dimension sama ada kita boleh pilih line antara dia ataupun kita boleh pilih line tersebut Ni 30. Okey. Okey, tinggal yang dekat tengah ni. So lebar, tinggi dia berapa? Tinggi pun 10. Oh, sorry. 10, just double click untuk tukar 10 Right. Kemudian okey, ini pun kita kena buat. Tekan shift, this line dengan this line should be collinear. Okey. Kemudian center, kita nak pastikan dia center Ini tak center So secara macam tadi juga, tekan shift, this line, center line dan juga line yang kedua, kita pilih symmetry. Okey. So apa lagi yang missing dekat sini? Kita boleh cuba gerakkan tengok So tinggi ni tinggi ni kita tak decide lagi tinggi dia berapa. So tinggi dia adalah 10 juga ni. So dimension antara this line dengan this line adalah 10. Okey. So kalau kita tengok drawing kita dah fully constrained. Okey. Okey, bila selesai kita keluar sketch, simbol sebelah kanan atas ni keluar sketch, klik pada exit sketch. So dia akan masuk balik pada 3D. So kita boleh rotate this part. Okey. So kita nak apply extrude, kita nak tambah ketebalan dia. So tebal semua sekali ni adalah 50 So 50, klik pada extrude. Pastikan sebelum klik extrude, pastikan awak select dulu sketch. Select sketch, extrude. Ataupun kalau awak tak select lagi, awak boleh tekan dulu extrude, dia akan tanya plane ataupun sketch. So boleh pilih sketch. Okey, mana-mana pun boleh. Okey. Okey, yang atas ni from. From maksudnya dia akan extrude from sketch plane. Sketch daripada sketch plane yang kita buat tadi. Okey. Okey, direction, kita boleh tukar direction, boleh klik dekat sini reverse ke sana ataupun forward. Okey, mana-mana boleh. Katakan saya nak buat reverse ke sana. Right. Kemudian berapa panjang dia adalah 50, boleh masuk nilai dekat sini So sekarang kita just pilih blind. Direction pertama ni adalah blind sebab kita dah ada dimension dia. So blind maknanya blind extrude So masukkan 50 mm, just type 50, enter. So dia akan buat 50.
Okey, ini kita tekan accept. Okey. Kita dah create part yang pertama, so kita boleh preview dalam ISO. Okey, kedudukan macam ni. So, sama macam ni ya. So 50, betul 50 Sekejap saya check. Okey, untuk edit balik features. Ini adalah features. Okey, kita dah buat features yang pertama, hasil daripada sketch yang kita buat. Okey, untuk edit features, just klik pada features, pilih edit features. Okey, tekan edit features. Ya. So kita boleh tukar ni betul ke 50 ni. 50 nampak macam tak consistent dia punya ni, tapi tak apa, kita ikut je. Right. Accept. Untuk edit sketch, pergi dekat sketch ni. Dia akan highlight, kemudian pilih edit sketch. So kita boleh edit sketch kita yang kita buat tadi. Okey, boleh tukar dimension dan sebagainya. Okey, dah edit, boleh keluar balik. And then kita buat step seterusnya, kita nak buat this cut out kat atas ni. Size dia 25 kali 20. Dalam dia 10. So kita nak buang material dekat atas ni. So kita boleh gunakan extruded cut. So macam biasa, first kali kena pilih SATA. So kita nak buang kat atas ni. So untuk pilih SATA, sama ada kita boleh menggunakan 3 plane ni, ataupun kita boleh create new plane, ataupun kita boleh pilih permukaan sebagai SATA untuk sketch. Okey, untuk case ni saya pilih permukaan ni sebagai SATA sebab saya nak draw rectangular kat sini, kemudian saya nak cut ke bawah. So klik di surface, saya pilih sketch, new sketch. Pilih sketch, bukan edit sketch. Pilih sketch. Okey, sketch. Awak boleh draw dekat sini. Kemudian kalau nak pandang tepat pada permukaan tersebut, tekan spacebar. Pilih normal to. So dia akan normal dekat sini. Okey. Okey, sekarang kita berada pada sketch yang kedua. Pastikan simbol ni kita berada dalam environment sketch. So kita boleh create satu rectangular. Okey, kita lalu pada line tersebut, dia akan snap pada line segi tersebut, klik and buat satu rectangular. Okey. Okey. Kemudian kita letak dimension. So lebar dia tadi adalah 25 Lebar dia 25. So this dimension 25. Right. So macam mana kita nak pastikan dia center? Tadi saya gunakan center line. Awak boleh buat center line, kemudian buat symmetry tak ada masalah. Ataupun cara yang kedua, awak boleh letak dimension. Ini kedudukan, bila saya gerak saya tak boleh nak tentukan kedudukan dia lagi Okey. Kita kena letak satu constraint lagi. Ataupun cara yang kedua, awak nak tentukan dia center line, awak boleh pilih coincident antara dua titik. Katakan saya letak kat sini dulu. So saya boleh tekan shift, lalukan dekat tengah, dia akan keluar tanda center. Pilih this point. Kemudian satu lagi, lalukan line ini dekat tengah, dia akan keluar tanda center. Pilih this point, kode 2 point selected. Kemudian kita add relation. So kita letak coincident. So automatic dia akan pergi center. Okay. Accept. Kemudian exit sketch. Okay, boleh tekan spacebar, kita pandang pada ISO. Okay. So ini sketch tadi. So tadi sketch pertama yang ni adalah sketch yang kedua yang kita buat So pastikan kita select di sketch, kan kita nak cut ke dalam sebanyak berapa tadi? 10 So select that sketch, kemudian pilih features extruded cut. Kita nak cut. So dia akan cut ke bawah. So in this case kita just buat blind. Kemudian kita masukkan nilai cut dia adalah 10, enter. So dia akan preview. Ini preview dulu dengan color kuning. Dia akan preview, kita boleh rotate tengok. Okey, dah okey, kita boleh accept, tekan tanda right. Okey. So complete untuk this part.
So kalau awak tengok dekat sini, features yang kita gunakan hanya 1, 2. Okey, 2 features. Kalau kita start daripada sini tadi, dia akan melibatkan 4 features. So pemilihan tu penting juga untuk percepatkan awak punya proses modeling. Okey, itu soalan pertama. Kemudian kita akan buat untuk soalan kedua lepas ni. Okey, terima kasih. Okey, kita akan buat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita akan cuba buat yang ni. Okey, so okey, satah mana kita nak mula dulu. So untuk part ni kita mudah, kita start daripada sisi kanan. Lukis bentuk ni dulu, kemudian baru kita extrude. Okey, ini bentuk dia. Okey, kalau awak tengok bentuk dia adalah simetri. Okey, saya akan tunjuk cara kaedah yang kita boleh gunakan. Kita boleh buat separuh sahaja, kemudian kita boleh mirrorkan sketch. Okey. So masuk SolidWorks. Macam biasa, new part. Okey. Okey, pastikan saya berada pada ISO view. So saya start dekat right plane. Kemudian select sketch. Okey, biasakan objek yang simetri gunakan center line. Create satu center line ke atas. Kemudian kita lukis bentuk dia ni. Okey. So, okey, dalam kes ni saya nak buat separuh saja dulu. Saya nak draw separuh supaya saya boleh mirror nanti. Jadi kerja kita lagi cepat. Okey, kalau awak tengok betul Okey. Okey. Sekarang kita masukkan dimension. So lebar dia 96. So smart dimension daripada center line. Okey, cara kita nak buat dimension Okey, daripada sisi ni ke center line. Kalau ikutkan kita masukkan separuh 96 bagi 2. Tapi dalam SolidWorks kita boleh dimension the whole length. So macam mana nak buat? Kita gerakkan mouse kita selepas kita select dua line ni, kita gerakkan mouse melepasi center line. So nampak? Dia akan measure the other part. The other half. So kalau gerak ke sini separuh, gerak ke sini the other part. So panjang dia tadi 96. Okey. Ini hanya berlaku bila kita ada center line. Okey. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Ini 60 kan? Panjang dia sisi atas ni 60. So kita boleh measure daripada point ni ke center line. Naik ke atas, kalau kita gerakkan ke sebelah kanan daripada center line, dia akan measure the whole length. Okey, klik, kemudian masukkan 60. Right, sama juga dengan this one. Point ni ke center line. Okey, berapa tadi panjang? 20. Okey, kita boleh masukkan 20. Tinggi this one pun 20. Line ni ke line ni 20. Kemudian tinggi ni 15. 15. Dan tinggi keseluruhan daripada line atas dan line bawah adalah 54. Okay. So kalau awak tengok semua dah fully constrained. Okay. So color dah jadi warna hitam. Color black. So macam mana kita nak mirror? Kita just select window. Select all. Kita boleh select one by one. Tekan shift. Hold shift, select 1, 2 sampai habis line ni. Ataupun kita boleh buat window select. Just klik, right click, kemudian drag. Pastikan semua line masuk. Select. Okay, everything is selected. Kemudian pergi dekat atas ni. Pastikan bawah sketch ni ada mirror entity. Okay, klik mirror entity. Sekejap
Saya ulang lagi sekali. Select object. So saya select object. This one. So dia akan select. Okay. Object. Kemudian mirror. Okay, dalam case ni tadi saya tak select semua. Saya tak center line tak termasuk. So kita kena pilih mirror about. This one. Mirror about. Pastikan this board is highlighted. Color biru. Kemudian baru select this line, center line sebagai mirror line. So dia akan mirror. Okay. Klik OK. Ataupun awak boleh select semua sekali, termasuk dengan center line. Okay, select semua sekali, termasuk dengan center line. Bila dia detect ada center line, automatic bila kita klik pada mirror entity, automatic dia akan mirror from this line. Okay, itu maksud dia. Okay, cara selection penting. Cara kita nak select. Okay, bila dah mirror, kita check size dulu. Ni 20, 40. Okey, jarak ni sebenarnya 40 ni. Okey, ni silap. Saya delete dulu this one. Okey, sebab jarak dia ni adalah this line to this point. Ini 40. Okey. Ada yang tak betul ni. Okey, tinggi ni adalah 20. Okey. Right. So dah siap. Keluar sketch. ISO view. Kemudian pastikan kita select di sketch. Klik dekat boss extrude. Okey, ni saya nak reverse. Lebar dia adalah 50. 50. Right. Okey, kemudian kita nak buat this cut out. So diberi jarak ni 5. So kita create satu shape rectangular, kemudian kita cut ke bawah. So dekat mana kita nak cut tu, dia bermula daripada permukaan ni. So kita pilih this surface sebagai kita punya plane. So select this surface, sketch, kemudian normal to. Okay. So dalam case ni ada dia adalah symmetrical. So saya akan buat center line. Pastikan horizontal. Kemudian saya create corner rectangular. Corner rectangular. Just jangan kita, kalau kita pilih line ni dia akan coincident on this edge. So pastikan kita klik dekat di luar daripada coincident ni. Okay, klik dekat mana-mana dulu buat rectangular. Dan kita tahu jarak dia 5 daripada sisi ni. So kita buat dimension this edge to this edge adalah 5. Okay. Kemudian lebar dia adalah 30. So this lebar 30. Okay. Right. So macam mana kita nak letak tengah tadi? Okay, kita boleh gunakan point. This point dengan this point, midpoint of this rectangular. Okay, katakan saya gerak ke sana dulu. Midpoint dengan midpoint line ni. So tekan shift, lalu tengah, snap pada, klik pada midpoint, kemudian line satu lagi dekat tengah midpoint. So dua-dua selected. So apa relation yang kita boleh masukkan? Dia adalah vertical. Maksudnya these 2 point melalui line vertical. So saya klik vertical, automatic dia akan vertical these 2 point. Okay. Alright.
So kita tengok. Kemudian ada sebelah lagi. So kita boleh mirrorkan dia. So select this object. Ataupun kita boleh select the whole sketch. Okey, sekarang saya dah terkeluar daripada sketch environment. Saya double klik. So nak masuk balik, just klik di sketch, edit sketch. Kalau saya double klik, dia akan keluar. Okey. Sketch, edit. So saya nak mirror sekarang, saya boleh select the whole thing. Kemudian mirror. Automatic dia akan mirror ke sana. Okey. So kita check dulu. Sekarang saya cuba rotate. Sketch kita macam ni. So kita nak potong ni ke dalam. Okey. Kalau kita tengok sketch kita tadi, kita nak potong ke dalam. So make sure this edge ini masih color biru, so kita boleh manipulatekan dia lagi. So pastikan dia lebih ke bawah. Sebab apa kita tak tahu jarak potong dia. So kita akan cut ni ke bawah. Yang ini tak perlu constraint sebab apa? Ini tak kisah sebab dia tak bagi efek pun. Sebab kita nak potong saja ke bawah. Okey, select di sketch, keluar sketch. Kemudian pastikan di sketch is selected. Kemudian kita boleh cut, extrude ke bawah. Nampak dia preview. Dia cut. So berapa dia cut dia? Jarak dia adalah 28. So masukkan nilai sini 28. Okey. So dia hanya akan cut bila dia bersilang dengan main body ni. So bila saya okey, dia akan cut. Kita akan dapat macam ni. Okey. Okay, next step. This one. So diameter dia 40. Okey. Diameter dia 40. So on the surface, klik, kemudian kita buat new sketch, normal to, tengok tepat. Kemudian kita draw satu circle. Okey. Macam mana nak pastikan dia center? Kita boleh buat center line, tak ada masalah. Kita create center line. Maybe daripada center ni ke center ni. Okey. Satu center line. Kemudian baru kita draw circle, draw circle dekat center. Berapa? 40 tadi. Okey. Kemudian kita extrude sebanyak 30. Sama ada kita tekan keluar dulu ataupun kita boleh direct terus pergi pada features, extrude. Pun boleh juga. So 30. Okey. Right. Kemudian nak buat cut out ni. So macam biasa kita draw profile ni, kemudian kita cut ke bawah. Okey. Select the surface, sketch, normal to. Okey. Sekarang saya boleh buat center line dulu. Daripada center, okay, katakan saya ambil keluar kat sini daripada ke center. Okey, center line. Okey, nak dapatkan dua line ni, kita boleh gunakan offset. Kita nak offset sesuatu objek. Okey, tekan offset. So select object to offset. So dia akan buat offset. So berapa jarak dia tadi? Offset dia adalah 16 kiri kanan. So separuh adalah 8. So kita ambil 8 je lah. Masukkan 8. Okey, kita nak dua direction. Sekarang satu direction. So untuk dapat dua direction, kita boleh pilih bidirectional. So dia akan buat dua direction. Okey. Okey. Kita dapat dua line. So untuk buat cut, extrude atau boss, pastikan sketch kita adalah close. Okey, so sekarang adalah open sketch. Nampak? Sini open sketch. So apa kita boleh buat? Kita just tutup this sketch. Endpoint to endpoint. Kemudian endpoint to endpoint. Okey. Right. So
Yang ni tak kisah. Kita boleh letak dimension ataupun kita biarkan macam ni je. Sebab dia tak beri effect. Sebab kita nak potong this part saja. Alright, so kita boleh keluar sketch. Kemudian kita pilih cut extrude. So berapa banyak dia nak cut? 20. So masukkan nilai 20. Enter. Okay. Simple Okay, bila dah siap, kita boleh check balik kita punya feature. So dalam case this part kita memerlukan 1, 2, 3, 4. 4 operation ataupun 4 features untuk hasilkan part ni. Okay. Alright. Okay, macam mana kita nak save Okay, file SolidWorks apa ni part extension dia adalah, kita boleh dekat ni saya boleh save as. File dia adalah extension dia PRT ni untuk SolidWorks version lama itu version sebelum 2007 macam tu. Okay, untuk version 2007 ke atas dia gunakan SLD PRT. Okay, untuk part. Untuk assembly line extension assembly SLD ASM. Macam mana untuk drawing SLD DW. Okay, dia berbeza awak boleh tengok dekat sini. So pastikan awak boleh tekan save terus, tekan save. Boleh letakkan nama apa-apa Okay. Alright. So kita akan buat lagi satu soalan selepas ini Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, berjumpa lagi sekali untuk soalan yang seterusnya. Okay, kali ini kita akan cuba buat this part dengan menggunakan approach yang berbeza Okay, sekarang kita nak mula. Okay, sekarang saya boleh mula sisi sebelah kiri ataupun sebelah atas, mana yang mudah Okay, kali ini saya akan mula pada satah plan ataupun patas pandangan atas. Saya draw dia punya profile pada pandangan atas So SolidWorks new part. Okay, so kali ini saya pilih top plane. Okay, top plane. Okay, silap saya kena pilih sketch dulu. Saya pilih top plane sketch. Okay, pastikan awak pilih sketch, baru dia akan keluar titik origin ni Okay, sekarang pada top plane. Okay, mana kita nak mula? Dia simetri. So saya boleh buat center line. Okay. Kemudian saya cuba draw this profile Okay, daripada center. Okay. Center. Okay, katakan saya ambil center dekat sini. Okay, line. Okay. So, ini saya punya sketch. So, saya boleh tambah constraint. So, this one should be horizontal. And this point, saya tekan shift, select this point and this point. Antara dua ni should be vertical So, dia segaris vertical. Okay.
So jangan risau dulu bentuk curve dekat sini, kita boleh buat kemudian So di profile, kemudian di tebal ni adalah 13. Okay, kita letak, cuba letak dimension dulu So this one okay. Center dia okay, jarak center daripada sini adalah 19, ini 19. Okey. So saya lukis circle, pastikan daripada sini 19, diameter 19. Oops. Diameter radius, radius Okey, macam mana nak tukar radius? Dimension default yang diberi adalah diameter. Macam mana kita nak tukar pada radius? So right click pada dimension. Dia ada satu option, kita boleh tukar kepada display option, tukar kepada display has radius. Okay. So saya tukar balik this one kepada 19. Oops. Okay, tak apa, 19. Saya kena letak dimension ni dulu So panjang ni 13. This one 13. Okay, lebar dia 88 Lebar dia 88. Okey. Ini bila tak constrain dia akan ikut kita punya dimension. Okey, sebelum tu saya constrainkan this one dulu sebelum saya buat dimension ni, pastikan line ni berada dekat tengah. So apa saya boleh buat, tekan shift, line pertama, center line, line kedua saya boleh letak symmetry. Okey. So bila saya ubah this dimension 88, so automatic dia akan center Kemudian jarak dia jarak dia ke center, Okey, untuk in case this one kita boleh create fillet dulu kat sini. Okey, kita boleh create fillet. So fillet yang dibagi dekat sini adalah R19. Okay, R19, macam mana nak create fillet? Pergi dekat atas ni, sketch fillet. Klik this one, masukkan parameter R19, kemudian pilih this point. Okay, dah pilih, dia akan preview, kemudian accept. Tekan left mouse ataupun boleh accept dekat sini. Alright. Okay, satu lagi dimension dekat sini, daripada center ni ke belakang adalah 67. Okay, ini saya accept smart dimension. So jarak dia ke mana ni? 67 center ke sini ke edge ni. So this edge to the center. So untuk pilih center, awak boleh pilih art circle ni, automatic dia akan ambil center So jarak dia tadi 67 67. Okey. So dia akan ikut constraint So sebab apa jadi macam ni? This point tadi saya kena reverse. Saya tak define lagi dia punya kedudukan point ni berapa Satu lagi dimension yang tertinggal. Berapa jarak ni? Dia tak bagi.
So jarak ni adalah 67 ke center 40. Sekejap 40. Berapa jarak ni ya? Oh, center berada dekat sini. Tiga puluh enam, 31. 57. Okey, betul. 57. Okey, sekejap saya semak dulu. Tinggi dia adalah 10. Okey, walaupun dalam sketch yang sama, kita boleh pilih profile dia. So, beza dia akan tunjuk simbol macam ni Maknanya this sketch, this features based on contour region yang kita pilih. Kalau tak ada overlapping, dia tak akan keluar benda ni Okey, kemudian menggunakan sketch yang sama, yang asal kita buat tadi, kita boleh extrude bahagian belakang ni dengan ketinggian yang berbeza. So, make sure kita pilih di sketch. Kemudian, kita tekan extrude, boss. So, dalam contour ni kita boleh pilih this contour. Nampak? Okey, tinggi dia tadi 40. So, tinggi dia 40. Nampak? So, kita boleh pilih contour yang berbeza sekiranya sketch kita ada overlapping. Okey, tinggi dia tadi 40 So, okey. You see? 40 And then seterusnya kita buat satu lagi bahagian depan ni. Kita just create single line saja from this line up to this end point. So kalau tak nampak, kita boleh rotate So up to this point. Okay. Kemudian jarak dia daripada sini ke sini, jarak this one oh, ni silap This one sampai sini 20. So yang ni basically 13. So 13 campur 3. Sebab radius dia 3 bukan 20 This one tebal dia. Okey, tak apa, kita boleh edit balik. So kita keluar dulu sketch ni tadi yang kita buat. Kita masuk di sketch, kita highlight this one. Okey, this one kita expand di sketch, kita edit balik. Edit sketch normal 2. So jarak dia sepatutnya 13 campur 3 je ni. Jadi 16 This one 16 Double click 16. Right. Buat betul Okey, patah balik pada sketch ni tadi. Kita nak edit balik, just klik pada sketch tadi. Ni kita ada buat tadi kan. Kita boleh edit sketch. Normal 2. So apa yang missing ni jarak ni. Jarak ni ke jarak ini. So saya boleh buat dimension from here to this point adalah 20 Okey. Adalah 20. Okey, kita nak cut this one. So kita just memadai, kita just buat satu line. Okey. Kita keluar sketch. Kita select di sketch. Kemudian kita pilih
cut extruded cut. Okey, bila kita buat satu line bukan close profile, dia akan ada dua parameter So pastikan line itu dipilih. So dia ada dua parameter. Kita nak cut blind di sini, ataupun kita boleh cut through all. So dia akan cut semua sekali, everything pada line tersebut. Through all, both, through all. Okay. So satu lagi arah nak panah ni, arah yang kita nak buang. Kalau kita flip this one, dia akan buang belah bawah. Kalau kita uncheck this one, dia akan buang bahagian ni. Okay. Dah okay, kita just tekan accept. So dia akan cut kat situ. Okay. Right. So dah complete kita punya drawing. Okay, satu lagi yang tertinggal, lubang ni. Okay, untuk create lubang ni sama ada kita boleh create new drawing dekat sini. Create new drawing pada surface ni, sketch, kemudian kita buat circle. Buat circle, kemudian kita boleh extrude macam biasa, reverse direction through all. So dia akan tembus sampai all, sampai situ. Ataupun kita boleh gunakan sketch yang sama. Saya cancel dulu this one, saya discharge. Okay. Kita boleh gunakan sketch yang asal tadi. Sketch this one. Okay. Kita masuk balik sketch ni. Edit. Normal to. Kita boleh tambah dekat sini sebenarnya. Okay. So, saya boleh gunakan circle, buat kat mana-mana dulu. Okey, berapa diameter dia? 10 10. Okey. Kemudian dimension. So jarak dia daripada tepi 31, daripada tengah 50. Okey. So jarak dia daripada tepi ni adalah ke center 31. Okey, dan center ni ke line tengah. Okey, kalau saya bawa melepasi center line, dia akan dimension dua arah So 50. Okey. Dan kita boleh buat mirror this one. So mirror, select this object. Saya klik mirror dulu, mirror, entity to mirror, this one, mirror about this center line. So dia akan mirror. Okay, that's it. Once kita keluar, sketch automatic dia akan create lubang. Sebab apa? Masa kita buat ni tadi, kita pilih this profile kan. So automatic dia akan, benda yang overlapping dia akan hollow kan kat situ. Okay, right, simple one. So ini 3 contoh yang kita buat dalam tutorial ni. So saya harap awak boleh follow this video. So ada sebarang masalah boleh contact saya melalui WhatsApp ataupun email. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari.